Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah. Wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'du. Allahumma anta rabbi. Tadi ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Tuan-tuan yang dihormati tuan pengacara majlis, ustaz pengacara majlis yang dihormati pengurusi masjid, seluruh dan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, para asatizah alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang limpah kunana, yang taufik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dipertemukan pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa yang kita baca tadi ini nama Sayyidul Istighfar. Nah, sangat penting untuk kita amalkan pada setiap hari, sekali sebelah siang, sekali sebelah malam. Sebab dia macam takaful untuk kita, takaful insurans tu. Kalau kita baca pagi tu, kata Nabi SAW, baca sehari tu, Allah kalau dia mati pada hari tersebut, maka Allah akan letakkan dia di kalangan ahli syurga Allah. Wa man qalaha min nahari muqin biha famata min yaumi qabla an yumsiya fa huwa min ahli jannah. Wa man qalaha min al-laili muqin biha famata qabla an yusbiha fa huwa min ahli jannah. Siapa yang baca dengan yakin pada sebelah siangnya, kalau dia mati pada sebelah siang tersebut, maka dia daripada ahli syurga Allah. Siapa baca dengan yakin sebelah malamnya, lalu dia mati pada sebelah malam tersebut, maka dia daripada ahli syurga Allah. Ini jaminan Nabi. Bacalah pada waktu mana pun. Boleh baca waktu zuhur, boleh. Nak baca lepas zuhur, Ustaz, boleh tak? Boleh. Nak baca waktu asar, boleh. Syarat dia jangan mati pagi tu aja.
Sebab dia tak cover lagi. Dia baca baru dia cover. Insurans dia tu. Faham tak saya cerita apa ni? Pagi-pagi mood dia lain sikit. Tuan-tuan yang dirahmati, apa saja amalan yang kita buat dalam kehidupan kita, syarat dia yakin. Sebab tu Nabi SAW sebut tadi ni, muqinun biha, yakin. Apa saja amalan. Sebab kalau tak yakin, yang pertamanya dia tak lekat jadi amalan, yang keduanya dia tak jadi manfaat. Tuan-tuan buat amalan tapi tuan-tuan tak yakin dengan dia, maka tak jadi manfaat. Tuan-tuan buat amalan tapi tuan-tuan tak yakin dengan dia, maka tuan-tuan akan tinggal amalan tersebut. Sebab benda kita tak yakin. Kalau kita yakin, kita bersungguh-sungguh untuk kita buat apa saja amalan. Tuan-tuan sembahyang sunat, tuan-tuan yakin ganjaran pahala yang Allah nak bagi. Bismillah, minta maaf lah. Bismillah. Bila kita yakin dengan amalan yang Allah, pahala yang Allah nak bagi, maka kita akan jadi orang yang istiqamah. Nabi SAW sebut, salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad, man hafidha, siapa yang menjaga arba' raka'atin qabla dhuhri wa arba' ba'da haramallahu ta'ala 'alan nar. Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum daripada zuhur dan 4 rakaat selepas pada zuhur, maka Allah akan mengharamkan jasad yang daripada neraka. Dia yakin sungguh janji Allah tu. Haram daripada neraka ni bukan benda kecil. Neraka ni bukan satu tempat yang seronok sampai ada orang kata apa, tak apa ustaz, ujung-ujung masuk syurga juga. Dia ingat neraka ni macam kebun durian belakang rumah dia kan. Tuan-tuan, kita takkan mampu walau 1 saat duduk dalam neraka. Neraka bukan cerita kita masuk neraka. Neraka ditegakkan depan kita. Kita nampak neraka tu pun satu azab dah. Neraka ditarik oleh 70,000 malaikat dengan 70,000 tali. 70,000 tali, yang setiap tali itu ada 70,000 malaikat. Nak kata besar neraka. Ditarik di hadapan kita waktu kita sedang beratur menunggu untuk dihisab. Bila tegak saja neraka, hitam. Kita semua jatuh melutut. Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tara kullu ummatin jathiyah, kamu akan melihat manusia semua jatuh melutut disebabkan ketakutan. Ni belum masuk neraka lagi, baru nampak neraka. Hitam neraka ni. Sebab Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dibakar api neraka ini 1000 tahun sehingga menjadi kemerah-merahan. Dibakar lagi 1000 tahun sehingga menjadi keputih-putihan. Dibakar lagi 1000 tahun sehingga menjadi hitam. Tuan-tuan pernah jumpa api warna putih? Warna merah tu biasa nampak. Warna putih tak pernah nampak. Warna hitam lagi tak pernah nampak. Api neraka tidak mencerahkan. Api tapi tak cerah. Dan tidak pula menerangkan. Tuan-tuan duduk dalam neraka, dia api tapi tak jadi cahaya. Tuan-tuan, orang neraka duduk dalam neraka, nak tengok dapat tangan sendiri pun tak nampak. Gelap neraka. Salli ala sayyidina Muhammad. Keluar pula leher daripada neraka. Leher. Leher ni akan mematuk orang-orang yang akan masuk ke neraka tanpa hisab. Dia patuk macam burung patuk makanan. Kita duduk kecoh semua, takut, tak berani angkat kepala sebab takut dia main patuk kita. Lempar orang sebelah sini, lempar orang sebelah sini, semua ketakutan. Kalau takdir masuk neraka, lempar saja ke neraka, kata seorang sahabat, maka daging-daging kamu akan mula tertanggal daripada tubuh badan. Dilempar saja ke neraka, daging-daging dah mula tanggal. Hangus, terbakar sampai ke hati. Terbakar tu sampai nampak hati dia. Kemudian berhenti setakat tu, tubuh dia akan kembali balik macam biasa. Lepas tu dibakar lagi sampai ke nampak sampai hati ni. Kemudian tumbuh balik sampai jadi macam biasa.
Sebab apa? Sebab Allah nak dia berterusan merasakan kesakitan. Bila sampai ke dasar neraka Jahannam ni punya dalam, supaya Allah tak mau dia keluar. Satu hari Nabi duduk dengan para sahabat, tiba-tiba bunyi letupan yang kuat. Semua terpinga-pinga. Rasulullah kata, kamu tahu ada bunyi apa tu? Allah wa Rasuluhu alam, Allah dan Rasul yang mengetahui. Itu bunyi batu yang dilemparkan daripada pinggir neraka. Daripada pinggir neraka tu 70 tahun yang lalu. Hari ini baru sampai ke dasarnya. Punya dalam neraka tu. Bila semua dah masuk neraka, alaihim narun muqsadah, ditutup pintu neraka, tutup supaya bahang dia tak keluar dan menyebabkan kurang kepanasan ahli neraka. Panasnya api neraka ini, kata Nabi SAW, api anak Adam yang kamu sedang gunakan sekarang ini 1/70 daripada panasnya api neraka. Api neraka itu 69 kali lebih panas lagi daripada api yang kita guna. Maksud dia, api neraka tu 70 kali ganda lebih panas daripada api dunia ni. Sehingga riwayat menyebutkan, kalau orang yang duduk dalam neraka diangkat dia dan diletak di api yang paling panas dalam dunia, dia boleh istirahat, boleh tidur. Sebab sejuknya api dunia nak banding dengan api akhirat. Ini pun sahabat kata, Pak Rasulullah, api yang kami ada ni pun tak mampu dah kami tahan. Tuan-tuan balik try sekali lah. Kot nak buat dosa sekali, kot teringin nak buat dosa sekali rasa. Kan? Balik-balik saya kata, teringin nak buat dosa sekali kan? Pergi dekat dapur tu, buat masak tu kan, buka api, tak jari. Tak seminit cukup lah, seminit je. Kok rasa tak sedap lagi, pergi bertinggung atas tu. Naik kat atas dapur tu bertinggung gitu. Buka seminit je api. Kalau rasa boleh tahan api dunia, buat dosa tu. Api akhirat 70 kali ganda lebih panas lagi daripada api yang kita ada ni. Faham tak ni? Dipacak pula, dipancang-pancang besi. Orang yang duduk dalam neraka akan dipacak, diikat, dipancang-pancang besi dan dipakaikan dengan baju-baju besi neraka. Dahlah panas bagi pakai baju besi lagi, tanda supaya dia merasakan gandaan kepanasan. Api yang paling panas, azab yang paling ringan yang akan dirasakan oleh seorang nanti di dalam neraka, yang paling ringan ialah diambil batu daripada neraka, diletakkan di tapak kakinya sehingga menggelegak otaknya. Tak kat tapak kaki, otak. Tuan-tuan jangan bayang letak kat tapak kaki batu tu, menggelegak otak geluk-geluk macam tu, tubuhnya tak ada apa. Nak bagi tahu, tapak kaki dengan otak ni dua anggota paling jauh. Tapi otak tu pun menggelegak. Tuan-tuan boleh bayang tak apa yang jadi dengan kaki dia? Boleh bayang tak apa jadi dengan paha, dengan tubuh badan dia? Hangus. Tuan-tuan sahabat, itu azab paling ringan. Boleh bayang tak azab-azab yang lain? Lapar, ahli neraka, lapar. Kalau tuan-tuan, na'udzubillahi min dzalik, takdir jadi ahli neraka, punca sakit ni semenjak mati. Mati, su'ul khatimah, neraka tempatnya. Mati husnul khatimah, peluang masuk syurga. Waktu mati tu nampak dah, tahu dah ahli syurga ke ahli neraka waktu mati. Ada orang mati husnul khatimah. Mati husnul khatimah ni, antara tanda mati husnul khatimah ni, yang turun sambut dia ialah malaikat yang putih wajahnya seumpama matahari. Kata Nabi SAW dalam satu hadis sahih, disampaikan oleh Al-Bara' bin Adib radhiyallahu anhu. Kalau tuan-tuan hari mati nanti, tuan-tuan tengok malaikat putih sejuk, mata memandang,
putih macam matahari, cahaya wajah. Tahu tu mati husnul khatimah. Waktu tu malaikat maut tak turun lagi. Turun malaikat ni dulu. Malaikat dia kata kita, salli alaihi wasallam, sabar, tenang, tak apa, jangan risau. Kami jaga kamu macam kamu jaga kami dulu waktu hidup di dunia. Putih wajah. Lepas tu baru turun malaikat maut. Malaikat maut turun di hujung kepala dia. Malaikat kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada keridhaan Tuhan kamu. Maka keluarlah rohnya seperti air keluar daripada bekas air, lembut. Waktu keluar roh tu, seluruh malaikat di langit dan di bumi dan duduk di antara langit dan bumi semua berselawat dekat dia, selawat dekat dia, selawat dekat dia. Tahu ni mati husnul khatimah, masuk syurga ujung. Tapi kalau mati waktu mati tu hitam wajah. Ini Nabi cerita kisah ni bila seorang sahabat daripada Ansar meninggal. Waktu nak pergi uruskan jenazah sahabat ni, Nabi duduk kat kubur ni. Nabi panggil para sahabat duduk depan Nabi SAW. Kami berdiri, kami duduk macam apa ni, kepala kami macam tunggul-tunggul kayu. Semua fokus dengan Nabi cerita apa. Nabi kata, kalau datang kepada kamu orang asi, orang maksiat ataupun orang kafir, akan turun malaikat yang hitam wajah, bengis. Dia datang pukul, keluar roh kamu, ukhruj. Dia suruh roh tu keluar sendiri. Dia pukul jasad. Macam mana roh nak keluar? Malaikat maut tak cabut, sakit menjerit. Dia bawa guni daripada guni neraka, bau yang sangat busuk. Lepas tu bila malaikat maut turun di hujung kepala dia, ya ayyatuhal qabithah, wahai jiwa yang busuk, kembalilah kepada kemurkaan Tuhan kamu. Direntak rohnya, macam Nabi bergambarkan, macam besi pemanggang daging melekat di bulu-bulu kambing yang basah. Dulu besi-besi pancam-pancam itu dia cucuk daging nak bakar tu, melekat dekat bulu kambing. Tarik, sakit, Allah saja yang mengetahui. Bila keluar roh dia, maka keluarlah bau sebusuk-busuk bau. Malaikat tadi bawa guni, ambil guni tu, ambil roh tu, masuk dalam guni, ikat, nak bawa naik ke langit. Malaikat di langit semua minta, ya Allah, jangan bagi roh ni lalu daripada Allahku. Tak mahu. Sampai penjaga roh, malaikat penjaga langit pertama tak izin untuk lalu. Lalu dia dicampakkan ke dalam penjara bawah tanah. Tuan-tuan, orang ni tahu dah, mati tu tahu buruk dah. Ke akhirat nanti namanya neraka. Dan semenjak daripada tu dia azab. Sampai kepada kemuncak waktu nak minum air telaga Kautsar. Tuan-tuan, antara momen paling penting tuan-tuan waktu di akhirat nanti, kita nak minta minum, nak minta makan. Siapa dapat minum daripada telaga Kautsar? Nabi SAW cerita telaga Kautsar tu, pergi cari Nabi di 3 tempat. Fatimah tanya, ya wahai ayahku, wahai Rasulullah, nanti di akhirat kami nak cari kamu kat mana? Kita ni tuan-tuan, di akhirat ni semua orang susah. Kata Nabi SAW, Allah sebut dalam Quran apa? Sallallahu alaihi wasallam, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari seorang itu akan lari daripada seorang yang lain. Kawan-kawan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, adik-beradik, abang-abang, adik semua lari pada lari masing-masing, semua lari. Bukan sakat adik-beradik, wa ummihi wa abihi, mak ayah semua lari. Ayah saya ni, ayah lari dari kita. Kita ni cari anak kita, abang ni, ayah ni lari. Semua tak mau berjumpa. Wa sahibatihi wa bani, kawan-kawan, anak pinak semua pakat lari. Pasal apa lari ni? Sebab hari tu hari ungkit mengungkit.
Ayah pasal apa dulu buat saya macam ni? Ayah dulu pasal apa tak ajak saya agama? Ayah dulu pasal apa biar saya tak pandai baca Quran? Ayah nak jawab apa? Mak pasal apa hari itu mak tak suruh saya semayang? Pasal apa mak biar saya tidur? Hari ni kami nak kena azab pasal itu. Pasal apa mak biar saya? Tuntut. Mak pula tuntut. Ingat dah dulu ni waktu aku mengandungkan kamu aku susah. Ingat dah dulu waktu aku melahirkan kamu aku hampir mati. Ingat tak waktu aku besar. Ni susu ni lah yang menyusukan kamu. Bagi pahala kat mak. Mak nak bagi apa? Mak saya pun tak cukup pahala. Ungkit, tuntut. Oh tuan-tuan jangan main-main hari itu. Semua orang susah. Seorang yang dapat tolong kita waktu tu, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dapat duduk dengan dia, lega selesai masalah. Dapat syafa'atul uzma, syafaat yang paling besar daripada kalangan semua syafaat. Tapi nak cari macam mana manusia terlalu ramai, terlalu besar. Macam mana nak cari Nabi SAW? Maka Fatimah takut. Fatimah tanya dekat Rasulullah, Rasulullah, kat mana kami nak cari kamu nanti di yaumul qiyamah? Takut tak jumpa. Pergi cari aku di 3 tempat. Oh, ni ingat elok ni, nanti bangkit pada masa pergi cari Nabi kat 3 tempat. Tapi siapa, ada orang bangkit-bangkit tepi Nabi dah. Ada orang bangkit-bangkit duduk tepi Nabi dah. Siapa orang tu? Orang yang paling mencintai Nabi. Nabi kata, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Kamu cinta siapa waktu hidup di dunia lalu? Aku akan bangkitkan dia. Sokong siapa waktu hidup di dunia lalu? Bangkitkan dia. Tahu tak Sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan, Nabi sebut al-mar'u ma'aman ahabba, seorang itu akan bersama dengan orang yang dia cinta. Kita tak tahu kita ni tuan-tuan, Allah SWT nak cerita cinta kat Nabi lebih pada isteri kita, tak dah, kat situ pun out dah. Nak kata kita cinta kat Nabi lebih daripada anak-anak kita, kita tahu macam mana kita cinta kat anak kita, macam mana kita cinta kat Nabi SAW. Macam mana nak cinta kat Nabi, kita tak kenal Nabi, tak kenal. Cerita anak Nabi berapa orang? 7 orang, sebut nama seorang-seorang. Tahu Nabi keturunan siapa, Tok Nabi nama apa, Wan Nabi nama apa, tak tahu. Sallallahu alaihi wasallam. Isteri Nabi dah apa orang, sebut nama seorang-seorang, tak tahu. Kalau cinta mesti tahu. Kalau cinta, sedangkan Nabi kata apa? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tak sempurna iman saudara kamu sehingga dia cinta pada aku lebih pada cinta anak bina dia, lebih dia cinta pada mak bapaknya, lebih dia cinta pada manusia seluruhnya. Tak sempurna. Macam mana nak mati kalau iman tak sempurna? Nak sempurna iman kena cinta kat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada orang lain. Tapi tuan-tuan, kita sendiri tahu tahap cinta kita. Tapi kalau tak bangkit jumpa Nabi, susah. Maka pergi cari Nabi kat 3 tempat ni. Kat mana, di mana? Yang pertamanya, pergi cari dekat Telaga Kautsar. Aku sedang beri minum kepada umat. Cukup ke nak bagi minum ramai sangat umat Nabi SAW? Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, Nabi pesan, bagi Nabi kenai kita kat pada masyarakat. Alhamdulillah. Manusia ramai sangat ni, ramai sangat ni. Takut tak Nabi tak kenai kita? Takut tuan-tuan. Ni siapa? Aku umatmu ya Rasulullah. Tak, aku tak kenal kamu. Allah, macam mana tuan-tuan? Macam mana Nabi nak bagi Nabi kenal kita? Pertama, banyak selawat. Banyak selawat kat Nabi SAW. Banyak selawat Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nabi SAW sebut, sallallahu alaihi man akthara alayya salatan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, siapa yang memperbanyakkan ke atasku selawat, sallallahu alaihi wasallam, aqraba minni manzilatan, maka dialah orang yang dekat dengan aku nanti di yaumul qiyamah. Atau kama qala rawal Baihaqi, hadis riwayat Imam Baihaqi. Banyak selawat. Tuan-tuan, siapa tak pandai selawat? Cuba angkat tangan. Tak ada. Tuan-tuan ni pasal apa? Tanya pun tak jawab, hangguk pun tidak, geleng pun tidak. Faham kan ni?
Saya cakap pasal utara ni faham? Saya tak boleh ajar tuan-tuan dekat ni lah. Faham tak? Nak tukar ikan jadi ikan tak jadi lah. Kalau orang utara cakap tuan-tuan cakap ada tambah G kat belakang. Kalau orang utara cakap G belakang tak ada. Tuan sebut daging, kami sebut daging. G lah. Tuan-tuan salih ala Muhammad lah. Tuan-tuan salih sebab siapa yang tak pandai selawat? Selawat mudah ya tuan-tuan. Paling kurang Allahumma salli ala Muhammad, paling kurang. Tapi patutkah nak panggil Nabi setakat Muhammad je? Patutkah kita ni umat Nabi, Nabi yang banyak sangat jasa kat kita, kita nak panggil dia Muhammad saja? Patut tak? Tak patut sangat. YB tu dulu kawan kita je sekampung. Pagi-pagi lepas mayang subuh pi makan salih ala Syekh Muhammad, roti canai, pi makan nasi dagang dengan dia pun. Panggil hui je dulu ni. Mat-matnya. Tiba-tiba masuk pelihara itu menang. Faham tak? Jumpa dalam majlis, takkan nak panggil hui macam tu. Panggil dia YB. Faham tak Syekh? Tak panggil dia YB, dia kata apa? Kenal aku siapa? Kenal ada aku siapa? Actionnya. Tuan-tuan Ustaz Syekh. Tuan-tuan, tak, dia ada duduk tempat dia dah. Perdana Menteri mai, takkan nak panggil dia, takkan panggil dia tu. Faham tak? Panggil sesuai dengan dia. Setuju tak setuju tu cerita nombor 2. Tapi tuan-tuan Syekh, dah pangkat dia macam tu. Ini Rasulullah, manusia Habibullah, kekasih Allah, jasa sangat besar dekat kita. Takkan nak panggil Muhammad je kot. Panggillah Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, selawat sangat mudah tapi sangat berat. Tuan-tuan tahu tak kelebihan selawat? Salli ala Sayyidina Muhammad. Kita ni dosa berlambak-lambak. Tak berlambak, banyak dosa. Kalau dosa ni terzahir dengan hitam wajah, sehingga kita ni semua muka hitam metalik tinted 100%. Kalau dosa ni keluar bau busuk, siapa pun tak mau duduk tepi kita. Tapi Allah tutup aib kita. Tapi banyak dosa tak? Banyak dosa. Kita saja yang tahu. Layak tak orang bangun-bangun pagi selawat kat kita? Bangun pagi selawat kita, sebut nama kita. Pagi-pagi sebut nama kita, tu imam. Pagi-pagi sebut nama Guru Yahya, Guru Yahya. Dulu-dulu kan. Tak layak sikit pun tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan buat amalan ni, bukan orang sebut nama kita, bukan orang selawat kat kita, Allah selawat kat kita. Bukan sekali, 10 kali Allah selawat kat kita. Buat apa? Selawat kat Nabi SAW. Ada seorang tuan-tuan, Sufyan Ats-Tsauri, satu hari duduk pergi tawaf. Dia jumpa dengan seorang pemuda yang selawat je kerja dia waktu tawaf. Orang lain waktu tawaf ni tuan-tuan buat zikirnya, baca Qurannya, zikirnya, doanya, sebab waktu makbul doa. Tapi budak ni, pemuda ni selawat je kerja dia. Sampai timbul dia panggil apa? Saya semat nak tahu pasal apa budak ni selawat banyak sangat. Lalu saya semat tu, dia pergi jumpa lepas habis-habis daripada tawaf tu, dia pergi jumpa budak tu. Dia kata, nak tahu Ustaz pasal apa yang banyak sangat selawat ni? Dia kata, tuan ni siapa? Tak kenal. Saya Sufyan Ats-Tsauri. Oh ya Allah, imam hebat, ulama hebat. Saya minta maaf ni, saya tak kenal. Zaman tu kenal nama, muka tak kenal. Zaman sekarang ni kenal muka, nama tak kenal. Tengok ustaz tu macam pernah tengok kat mana. Saya jumpa dengan orang tu dekat RNR, dia dulu buat macam ni kat saya. Tu tak kenal. Lala keluar Ebit Liu. Subhanallah. Ebit Liu tak apa lagi. Fatah Amin lagi teruk. Tuan-tuan subhanallah.
Zaman orang kenal muka tak kenal nama. Dia kata lah Sufyan As-Sawri, Allah minta maaf saya tak kenal. Dia kata saya nak tanya, apa siapa beramal ni, pasal duk selawat banyak sangat ni. Dia kata tuan, kisahnya ayah saya meninggal. Waktu ayah saya meninggal tu, tiba-tiba wajah dia jadi hitam. Saya takut, kata, apalah ayah saya buat ni sampai mati di wajah jadi hitam macam ni. Dia menangis, dia kata sampai dia keletihan, sampai dia tertidur. Dan dalam tidur dia tu tiba-tiba Sallallahu Alaihi Muhammad, datang seorang lelaki mai ziarah ayah dia. Dia nampak dalam tidur dia tu, nampak seorang lelaki mai wajah putih bercahaya, pakaian putih cantik, mai ziarah dekat ayah saya. Kemudian dia pegang kepala ayah saya, dia berdoa, dan ayah saya berubah, wajah dia menjadi berseri-seri. Kemudian lelaki itu pun nak pergi, saya tahan kaki dia, saya pegang kaki dia. Tuan ni siapa? Apa yang telah berlaku ni? Ceritakan dekat saya. Dia kata, aku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah kamu ni dia buat dosa yang Allah sangat murka, sampai Allah tukarkan dia jadi macam ni pada hari kematian dia. Tapi dia minta tolong pada aku pada hari tu. Waktu dia mati tu, dia minta tolong dengan aku, berkat daripada selawat yang selalu dia ucapkan. Maka aku datang tolong dia berkat daripada selawat dia. Lalu selesai lalu dia pergi. Dia kata semenjak daripada hari itu aku tak pernah meninggalkan selawat. Tuan-tuan muslimat, faham tak? Selawat sangat hebat. Tapi pasal apa tuan? Kita ni sangat berat nak selawat. Sungguh tak? Saja-saja nak selawat dua atas kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli. Tak juga. Orang suruh selawat pun tak selawat. Bila orang suruh selawat? Bila orang sebut nama Nabi, kita kena selawat. Sampai ke tahap Nabi naik mimbar, malaikat Jibril mai doa, celakalah siapa yang disebut nama kamu lalu dia tak berselawat kepada kamu. Sampai macam tu pun tak selawat kita ni. Orang sebut nama Nabi, semenjak saya duduk kuliah tadi ni, berapa puluh kali dah saya sebut nama Nabi SAW. Berapa kali kita selawat? Diam macam. Saya takut tuan, keras macam mana lah agaknya hati kita ni. Sampai benda paling mulia pun tak boleh nak buat. Bukan nak kena bayar duit. Kot satu selawat kena bayar RM1. Patut nak tuan-tuan? Tak. Kita sebut satu selawat, Allah selawat kat kita 10 kali pun tak boleh selawat. Saya takut apa tuan-tuan? Saya takut Allah memberatkan benda yang ringan untuk kita. Sebab Nabi pernah sebut pada Muaz bin Jabal, bila Muaz bin Jabal kata, ya Rasulullah, akhbiruni bi amalin yadkhulul jannah wa yub'iduni 'anil nar. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepada aku amalan yang akan masukkan aku pada syurga dan menjauhkan aku pada neraka. Nabi kata apa? Laqad sa'alta an 'azim. Benda yang kamu tanya ni berat sangat, besar sangat. Tapi dia akan dipermudahkan kepada orang yang Allah nak permudahkan untuknya. Maksudnya daripada situ Nabi SAW nak beritahu kat kita, kalau benda tu berat macam mana pun, kalau Allah nak permudahkan seorang tu, mudah aja kat dia. Sebab tu ada orang bangun tahajud 3-4 pagi, bangun tahajud dah nampak ringan aja kat dia. Yang kita ni sangat susah, pasal Allah nak peringan kat dia. Ada orang boleh baca Quran 1 juzuk 1 hari. Kita kata, tak boleh buat lah aku. Pasal apa dia boleh buat? Sebab Allah nak memudahkan dia. Ini selawat mudah sangat pun susah kat kita. Saya takut Allah tak mau bagi kelebihan tu kat kita. Faham tak ni? Nak bangkit dengan Nabi SAW, nak bagi Nabi kenal kita, selawat banyak-banyak. Yang pertama. Yang kedua, nak bagi Nabi kenal kita nanti di Yaumul Qiyamah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kami ni kamu kenal, jumpa selalu, tapi macam mana umat selepas kamu nanti? Macam mana kamu nak kenal mereka? Aku akan kenal mereka dengan anggota-anggota mereka yang bercahaya
disebabkan daripada wuduk, kesan daripada min atharil wuduk, kesan daripada wuduk yang mereka masuk. Maka perelokkan wuduk. Maka kata sahabat, perelokkan wuduk. Nak ambil wuduk bukan sekat nak ambil wuduk, perelok wuduk. Sampai Abu Hurairah sapu dengan dia sampai ke siku. Dia nak bagi panjang, dia nak bagi semua. Nabi walhal Nabi confirm jumpa dia Abu Hurairah. Kita ni tak tahu okay. Maka cara dia ialah perelok wuduk. Tuan-tuan saja, maka Nabi kenal umat dia. Ramai manusia semua berebut nak pergi jumpa Nabi dekat Telaga Kauthar. Kita termasuklah waktu tu. Semua bergerak nak pergi minum. Dahaga sangat ni, dahaga sangat ni. Sampai macam nak terpotong tekak ni disebabkan dahaga sangat. Macam nak terbakar perut ni disebabkan terlalu lapar. Pergi cari Nabi SAW dekat Telaga Kauthar. Sampai-sampai kat Telaga Kauthar, banyak mana ni nak minum ni? Luas mana? Luas. Nak minum apa? Cawan-cawan, gelas-gelas yang disediakan. Nabi kata, gelas-gelasnya sebanyak bintang di langit. Tapi gaya nak sampai je kat Nabi SAW, nak nampak dah tu telaga kat depan tu, nampak dah nak sampai dah, tiba-tiba ditahan, malaikat tahan. Monte, arah sini. Telaga kat sana tu, arah sini. Malaikat tu kata. Nabi kata apa? Malaikat tu umat kau tu, bagi dia minum. Nak bawa ke mana? Neraka. Umat aku tu, bagi dia minum. Sallallahu alaihi wasallam. Malaikat kata kat Nabi SAW, wahai Rasulullah, memang mereka tu umat kamu, tapi kamu tak tahu apa yang mereka lakukan selepas peninggalan kamu. Mereka berpaling daripada sunnah. Ada orang umat Muhammad SAW, tapi dia tak layak untuk minum air Telaga Kauthar. Bertambahlah perik tekaknya. Penat tuan-tuan. Yang pertama Telaga Kauthar, pergi cari Nabi SAW. Yang kedua dekat timbang mizan. Tak jumpa kat Telaga Kauthar, pergi cari kat timbang mizan. Nabi dekat situ. Tak jumpa kat timbang mizan, pergi cari Nabi dekat titian surat. Ini 3 tempat Nabi SAW pesan kat anak dia. Tuan-tuan, kalau tak dapat minum Telaga Kauthar, maksudnya masuk neraka. Di neraka dahlah dahaga, minta minum, minta makan. Kata Allah SWT dalam Quran, la akiluna min syajarin min zaqqum. Mereka diberi makan daripada buah zaqqum. Ni makanan minuman ahli neraka pula ni. Zaqqum ni tuan-tuan, buah pahit, duri tajam. Bukan boleh makan tu jadi kenyang. Makan tu ni koyak kerongkong perut ni, tajam buah. Itu pun la akiluna min syajarin min zaqqum famali'una minhal butun. Dipenuhkan perutnya, sumbat bagi penuh-penuh perutnya. Dahaga nak minum, dahaga. Fasharibuna alaihi minal hamim. Diberi minum pula dengan air hamim. Air hamim ni air yang sangat panas. Allah sebut kisahnya dalam suratul Kahfi. Wa in yastaghithu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syara wa sa'at murtafaqah. Apabila mereka minta pertolongan disebabkan dahaga nak minum air, maka diberi dia minum air yang umpama tembaga yang cair, besi yang cair, mendidih merah, dituang ke dalam mulutnya, membakar wajah-wajahnya. Tuan-tuan boleh bayang tak? Tuang kat mulut, wajah ni jatuh daging ni. Ni bayangkan apa jadi dalam perut ni. Itu pun fasharibuna syurbal him. Minumnya macam unta yang dahaga. Pelik kan?
Makan sakit, minum sampai hancur perut. Itu pun minum macam unta. Hiruk. Kenapa tuan-tuan? Sebab hadza nuzuluhum yaumiddin. Itu sahaja hidangan-hidangan yang akan disediakan kepada ahli neraka. Tuan-tuan, kita dengar ni siksaan ahli neraka ni pun dah takut dah kita ni. Takut dah. Tuan-tuan yakin tak dengan neraka ni duk cerita ni Allah? Saya duk cerita di semua hadis Nabi SAW, semua ayat Quran. Percaya tak? Percaya. Tapi pasal apa lagi duk buat perangai ahli neraka? Percaya. Tapi pasal apa tak buat benda-benda yang boleh jauhkan kita daripada neraka? Sebab percaya tapi tak beriman. Tu je jawapannya. Percaya tapi tak percaya aja. Tapi tak beriman. Orang beriman sungguh-sungguh buat, yakin dia panggil. Maka salah satu daripada perkara yang akan menjauhkan dia pada neraka, kata Nabi, man hafadha, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum daripada zuhur dan 4 rakaat selepas daripada zuhur, maka Allah akan mengharamkan jasadnya daripada neraka. Mau tak ni? Mau buat. Ni. Kalau mau buat. Nak jadi buat tu, syarat dia yakin dulu. Tu jadi buat. Orang yakin tu. Saya jumpa seorang pakcik tu, umur dia 90 tahun. Sebab alasan kita ni selalu macam ni lah. Tak sempat Ustaz. Bukan tak mau buat, tak sempat. Tok Bilal qomat cepat sangat, kata. Betul tak ni? Bukan Tok Bilal qomat cepat, kamu tu yang lambat. Orang azan dia baru nak pergi toilet. Cuba waktu azan duduk kat masjid dah. Sempat dah 4 ni? Sempat. Kita panggil macam tu, macam mana? Betul tak ni? Mengaku je lah tuan-tuan, buat pilih, tak payah duk tunjuk soleh sangat lah. Tapi ada seorang pakcik saya jumpa, umur 90 tahun tuan-tuan. Allah Rabbi, saya respect dia. Datang tongkat, kecil je orang dia, naik kereta. Tempat orang kaya duduk bukit antarabangsa. Masjid atas bukit, besar masjid. Imam kat sini, dia duduk belakang imam, sebelah kanan imam tu. Tu tempat dia, pot dia kat situ. Berapa lama dah ni? Apa ni, AJK Masjid kata, Ustaz, saya nak cerita pasal pakcik ni. Apa istimewa pakcik ni? Pakcik ni Ustaz, 20 tahun dah tak pernah miss 20 minit sebelum azan, dia dekat masjid dah. Setiap waktu. Tuan-tuan boleh bayang tak? Selama 20 tahun, selama 20 tahun, setiap waktu tu tak pernah miss satu waktu pun. 20 minit dia dah ada kat masjid dah. Allah. Ibarat mana? Tadi kata apa kat saya? Ustaz, saya nak tanya Ustaz, betul tak Ustaz? Apa dia? Betul tak kalau orang sembahyang 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur ni Allah haramkan dia masuk neraka? Betul tak Ustaz? Betul? Nabi kata, saya nak yang tu Ustaz. Tu yang dia main awal. Itu yang motivate dia sampai setiap hari dia main 20 minit sebelum azan. Sampai hari tu ada majlis dekat raja. Raja nak buka puasa di masjid. Bila raja main tempat ni, tuan jangan harap lah tuan boleh duduk. Tuan, kita orang biasa. Ni raja nak main-main kat masjid kita. Depan ni siapa duduk ni? Raja, orang kanan dia, orang kiri dia, apa semua ni orang hebat. Pegawai-pegawai dia, pegawai-pegawai kerajaan. Tapi masjid kata apa? Pakcik, siapa pun datang sini, tempat pakcik kat sinilah. Duduk tepi raja dia hari tu. Nak cerita, saya kata nanti saya, Allah, waktu hidup di dunia pun Allah dah angkat darjat dia. Tiada dia. Sebab tu di antara orang yang tuan-tuan paling kena cemburu sekali tuan-tuan kat kampung kan ini. Tuan-tuan tahu siapa? Tok Bilal. Ada Tok Bilal sini kat tangan.
Tak ada Bilal sini. Masya Allah. Seorang pun tak ada. Tawaduk Ustaz, tawaduk. Sungguh tuan-tuan cemburu kat dia. Yang pertamanya tuan-tuan, bila dia azan, siapa dengar azan dia, orang main-main di masjid, semua pahala habis kat dia. Sikit pun tak kurang. Lepas tu Nabi SAW kata apa? Kalau salli ala Sayyidina Muhammad, salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, kalau kamu tahu betapa besarnya ganjaran pahala orang yang melaungkan azan dan duduk di saf paling hadapan, nescaya semua orang akan berebut untuk mendapatkannya sampai terpaksa cabut undi, panggil SPR mai. Cabut undi. Hari ni aku nak jadi muazzin, hari ni aku nak jadi muazzin, berebut nak jadi muazzin. Apa nak maksud saya? Sebab apa? Besar ganjarannya. Yang keduanya tuan-tuan, bila dia jadi muazzin, qabliyah confirm dia boleh buat. Semayang qabliyah confirm dia boleh buat. Lambat dia semayang dulu, dia kira apa? Aku pegang mikrofon. Ni lambat hari tu hari nak semayang 4 pasal bagi kursi dulu, lagi baru qomat. Lagi aku tak qomat, apa duduklah kat situ. Kira apa? Mikrofon dia punya. Oh ya sebab subhanallah musalli ala sayyidina. Tuan-tuan sekalian, maka nak jadi manfaat akan amalan tersebut, syarat nombor 1 sekali, yakin. Yakin apa? Yakin dengan janji-janji Allah. Maka dia akan jadi orang yang buat amalan tersebut dan istiqamah dengan amalan-amalan tersebut. Tuan-tuan, saya lihat waktu saya duduk kat Yaman dulu, saya pernah hilang handphone. Nak cerita yakin ni, nak cerita tahap yakin ni. Ngaji kat sana bukan macam ngaji kat sini. Sini ngaji mewah. Dan saya tengok-tengok budak-budak kita ni, madrasah kita tu buat Allah selesa yang amat. Faham tak? Kalau katil rosak sikit ke apa semua, Allah, mak ayah dia komplain boleh tahu lah. Sekarang ni undang-undang jeling budak pun tak boleh. Sekolah jeling budak macam tu tak boleh, salah boleh report polis. Jangan main-main tuan-tuan. Kita dulu apa tak kena cubit tidur baling tu apa pemadam dalam kayu kerkok kena kepala. Subhanallah, berani balik cerita kat ayah. Jangan cerita kat ayah kena balun lagi buat atas. Sekarang ni jangan main-main tuan-tuan. Saya ambil kapok buka muka kan, report polis. Dia panggil menjatuhkan aib budak, menjatuhkan maruah. Subhanallah tuan. Tapi duk mengaji kat sana, Allah tuan-tuan, setiap hari tak ada elektrik. Kullu yawma fi kahraba. Setiap hari tak ada elektrik. Sehari ada 3-4 jam elektrik. Sampai nak cas handphone ni punya, nak cas pergi beli bateri lori tu kat dalam rumah tu. Orang pekat berebut berselerak wire 5-6 handphone pekat duk cas. Tadi nak sebut my time sejuk, dan dia bila tak ada elektrik, dia rumah dia nak ada air, dia kena pump. Tak ada pump, tak ada air. Nak ada pump kena ada elektrik. Bila ada elektrik, kami pump air banyak-banyak, tak ada kat dalam. Tak ada bubu bekas banyak-banyak. My time musim sejuk, lapis tu atas tu ada ais. Dalam bekas besar tu atas tu ada ais. Tuan-tuan bayang nak ambil wuduk macam mana? Jangan main-main tuan-tuan. Tang wuduk tak apa lagi, kalau senak perut tuan-tuan susah hati tu. Tuan-tuan boleh bayang tak basuh punggung dengan air ais? Tuan-tuan try balik lagi dia. Kecut satu badan tu. Mujahadahnya mengaji tu time sejuk, time panas 50 darjah. Tidur kat luar tak boleh tidur. Subhanallah. Pergi mengaji dengan syekh naik motor masuk dalam hujung kampung Padang Pasir. Satu hari bawa handphone bulang poket, naik motor. Sampai kat syekh, ingat lagi ada handphone. Balik sampai rumah tu, handphone tak ada. Ya Allah, susah hati sebab nak telefon mai ke kampung. Tuan-tuan Ustaz dah zaman, susah hati. Kawan kata, siapa ni? Susah hati kan? Handphone hilang, tak tahu jatuh kat mana. Duk rasa macam jatuh kat jalan tu lah, pasal duduk dengan syekh tadi dah handphone ni. Dia kata ni, hang baca surah Luqman ayat 16. Ni tips ni. Setakat lah orang hilang, mau saya bagi ayat tu je.
baca surah Luqman ayat 16. Tapi tak payah baca sampai habis. Berhenti tang ya'ti bihallah. Dia tanda berhenti kecil tu, orang dia tu. Ulang berapa kali? Ulang banyak-banyak kali, ulang banyak kali, ulang. Tapi dia abang kata saya, satu je syarat dia. Syarat dia hang kena yakin. Tak yakin tak jadi. Kita ni tuan-tuan bila dapat satu ilmu, Salih Azim Muhammad, nak bagi lekat, nak bagi manfaat kena yakin. Tapi nak sampai tahap yakin ni payah. Pasal kita ni jenis tak nampak, benda tak nampak susah tuan-tuan. Maka dia buat kat saya tuan-tuan contoh. Dia panggil bahasa kita lah ni testimoni. Testimoni macam jual MLM tu. Baru boleh yakin tuan-tuan. Ni belilah produk saya ni bagus lah apa semua. Tak yakin lagi. Ni mai seorang ni, saya dah pakai dah. Alhamdulillah. Masya-Allah, semua jadi baru yakin. Saya teringat lu sekali kau duduk jual produk apa tu. Dia panggil testimoni tu suruh makcik mai. Alhamdulillah semenjak saya menggunakan produk ni, masya-Allah, saya bangun pukul 4 pagi saya rasa segar. Pukul 3-4 pagi saya duduk bangun setiap pagi tu, saya rasa segar. Nanti saya kata apa hamba rajin makcik ni tahajud pukul 3-4 pagi. Saya buat kuih punya. Tapi nak cerita dengan testimoni tu dia yakin. Dia beritahu kat saya. Dia kata Ustaz Syamad, dia kata Ustaz Syamad Muhammad ni, tuan-tuan kalau tuan-tuan ada urusan tak apa. Saya nak berhenti dah insya-Allah. Sila. Tuan-tuan Ustaz Muhammad, dia kata kat saya, sampai ada seorang dulu pelajar yang mai daripada Malaysia, dia naik taksi nak pergi daripada airport mai ke rumah sewa jauh, tertinggal kamera dekat alam tu. Bila tinggal kamera dekat alam tu, Ustaz Muhammad Duk amal doa ni. Amal. Subhanallah. Dapat balik ni kata. Oh, tambahlah yakin kita tu. Maka kata, saya pun amal. Sungguh tuan-tuan, selepas lebih kurang seminggu. Minggu ke 2 minggu itulah. Saya dah pergi ke tempat lain lah. Pindah tempat lain lah. Yang 12 jam perjalanan dia. Ada orang telefon. Jeffrey hang mau balik tak telefon hang tu? Telefon mana? Telefonnya hilang tu. Loh, dapat mana? Ada seorang tu Arab tu jumpa atas padang pasir tu kat jalan tu. Kemudian dia tengok dekat dalam handphone tu ada gambar macam orang Melayu, macam orang Indon. Dia pergi kat orang Indon, dia kata ni orang Indon ni gambar siapa ni? Dia kata ni bukan orang kami ni. Nah, orang Indon tu beli pada dia. Pergi jumpa orang lain pula, geng Melayu pula. Ni kenal ada gambar ni siapa? Oh ni kenal ni, budak ni duduk sana ni. Tu kan punya tu, riwayat dia tu. Sanad tu punya panjang. Tapi akhirnya dapat balik tu sekarang. Cerita dia apa? Tuan-tuan buat amal yakin. Setakat saya duk bagi ke orang, insya-Allah tuan-tuan Muslimat. Semua saya pesan itu syarat dia yakin baru jadi. Jadi sama tuan-tuan dalam amalan-amalan yang kita nak buat ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad tuan-tuan, apa saja amalan yang kita nak buat tuan-tuan yang nak jadi manfaat dan nak jadi istiqamah, syarat dia ialah yakin. Maka tuan-tuan sekalian, saya Jumat beberapa amalan yang saya nak tinggal sebelum tuan-tuan kita nak tutup majlis kita ni, insya-Allah. Saya pun faham hari ni hari Ahad kan, Sabtu. Tuan-tuan cuti hari ni. Cuti insya-Allah, alhamdulillah. Tuan-tuan saya Jumat, yang pertamanya tuan-tuan, buatlah amalan tadi yang kita sebutkan sebagai sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar ni penting sebab kita tak tahu kita nak mati bila. Maka sayyidul istighfar tuan-tuan jadikan amalan pada setiap hari. Yakin. Yang kedua, tuan-tuan baca satu zikir yang Nabi SAW sebut, zikir ni punya banyak manfaat. Banyak manfaat dia. Antaranya Allah akan menggugurkan dosa-dosa dia. Tankhudul khutaya kama tankhudul syajarata waraqaha. Akan digugurkan dosa-dosanya, berguguran dosa-dosanya seperti mana pokok menggugurkan daun-daun dia yang kering. Satu riwayat lain, Nabi SAW kata dekat Abu Hurairah, mau tak aku tunjukkan kepada kamu tanaman yang lebih hebat daripada tanaman yang kamu ni, yang kamu buat ni, tanaman-tanaman syurga, apabila kamu menyebutkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ingat ni empat perkataan ni. Kalau subhanallah tu tasbih. Kalau tasbih tu apa? Subhanallah.
Tahmid, alhamdulillah. Tahlil, bid'ah. Tahlil la ilaha illallah. Yang keempat, Allahu akbar, takbir, Allahu akbar. Tapi kalau subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, namanya al-baqiyatus salihat. Itu namanya al-baqiyatus salihat. Nama ni tercatat dalam suratul Kahfi. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda sawabun wa khairun amala. Nama dia. Dan banyak hadis antara lain Nabi SAW sebut, inna subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallah innallaha astafa, sungguhnya Allah memilih daripada banyak perkara, daripada banyak perkataan, empat perkataan, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Barang siapa yang menyebutkan subhanallah maka ditulis baginya 20 pahala. Barang siapa menyebutkan la ilaha illallah ditulis baginya 20 pahala. Barang siapa menyebutkan Allahu akbar ditulis baginya 20 pahala. Dan siapa menyebutkan alhamdulillah rabbil alamin min qibli nafsi, dengan kehendak dirinya, maka akan ditulis baginya 30 pahala dipadam 30 dosa. Maka keseluruhan kita sebut subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar itu Allah tulis pada kita 90 pahala, Allah padam 90 dosa. Faham tak ni? Jadikan amalan paling kurang sehari 100 kali. Selesai. Dua dah saya bagi amalan ni. Yang ketiga, amalan yang ketiga, apa dia? Tuan-tuan, setiap hari sebut walau hanya sekali pun tak apa dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Tuan-tuan, saya sebut semua amalan ni, tuan-tuan bisa dengar dah dan tuan-tuan bisa buat dah. Tapi mungkin tak tahu kelebihannya. Disebabkan kita tak tahu kelebihan tu yang kita selalu tinggal. Faham ni sini? Sebab Nabi SAW sebut, man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula wajabat lahul jannah. Atau kama qala Rasulullah. Siapa yang menyebutkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula, ataupun kita selalu disebut wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, maka wajiblah ke atasnya syurga, kata Nabi SAW. Paling kurang sehari sebut sekali ya. Sebut lepas subuh sekali pun tak apa, lepas maghrib sekali pun tak apa. Paling cantik. Berapa dah? 3. Boleh ingat ni tuan-tuan eh? InsyaAllah, insyaAllah. Orang sini saya tak risau. Pasal mengapai orang sini. Kita ustaz jangan risau. Ustaz pergi masjid tu dia pasti menghapai ustaz. Okey, alhamdulillah. Faham tak ni? Perli lah tu pun tak faham ni. Yang keempat, yang terakhir, selawat 10 kali pagi, 10 kali petang. Selawat. Sebab Nabi SAW sebut dekat kita, Nabi kata, man salla alayya hinan yusbih 10 wa yumsi 10 adrakathu syafa'ati yaumul qiyamah. Oqamaqal. Siapa yang berselawat padaku pada waktu paginya 10 kali dan pada waktu petangnya 10 kali, maka dia akan mendapat syafaatku nanti di yaumul qiyamah. Oh, jangan main-main tuan-tuan. Syafaatul uzma, syafaat yang paling agung, syafaat Nabi SAW. Selawat berapa kali? 10 kali pagi, 10 kali petang. Ni pagi ni tak selawat lagi, mari kita selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. InsyaAllah tuan-tuan, cukup sekadar tu untuk pagi ini.
Nah, mudah-mudahan insya-Allah apa yang kita kongsi pada pagi ini jadi manfaat untuk kita seluruhnya insya-Allah. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi di lain masa dan ketika insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min 'ibadika as-salihin wa hdina as-siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Tuan-tuan, ada pengumuman dekat belakang sana, dekat luar pintu belakang situ, insya-Allah kita buka kaunter wakaf untuk kompleks Islam Darul Faizin yang saya bangunkan di Bandar Baru Kedah. Sekarang ni tuan-tuan, pondok moden lah, ada orang tua-tua mengaji, sudah 40 orang lebih kurang. Pelajar-pelajar tahfiz yang kita menyediakan pengajian percuma. Tuan-tuan sekalian bersemat, lebih kurang 8 ekar tempat kita tu. Kita bangunkan satu kompleks. Dan sekarang ni saya sedang buat rumah guru dengan kaki tangan, rumah syekh. Tuan-tuan, kami memerlukan 260,000. Saya nak bagi selesa sikit lah pada syekh-syekh yang duduk kat situ. Dia duduk daripada Yaman, dah 5 tahun duduk dengan kita. Daripada Fatani 5 tahun duduk dengan kita, satu keluarga. Jadi insya-Allah tak mau pergi mana-mana dah. Saya nak buat rumah kat mereka, mereka duduk kat situ. Dan kelebihannya di antaranya syekh tu dia mengajak dalam rumah dia. Ada orang-orang kampung yang duduk mengaji Quran di rumah dia. Tuan-tuan simak, tuan-tuan tumpang-tumpang lah manfaat. Mereka tu pahala banyak lah sebab dia ajak orang budak-budak hafal Quran. Kita ni nak tumpang pahala dia saja. InsyaAllah tuan-tuan kalau tak keberatan, tuan-tuan ada, kita sediakan tabung kat luar tu. Tuan-tuan nak sijil wakaf pun ada insyaAllah. Mudah-mudahan jadi manfaat insyaAllah. Wallahu a'lam.